Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waj'alni wadhira wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmatnya dapat lagi kita bertemu pada hari ini dalam perbahasan kitab Bidayatul Hidayah. Jadi kita nak sambung pada bab yang kita masih lagi pada bab yang ketiga ataupun adab-adab yang ketiga dalam mengambil adab-adab mengambil wuduk atau mengambil air sembahyang. Jadi dalam pertemuan pertama dalam bab ini kita dah bahas daripada awal, kita cuci tangan, lepas tu basuh muka dan sebagainya. Dan pada pertemuan yang kali ini kita nak sambung daripada membasuh ataupun menyapu, lebih tepat lagi menyapu sebahagian kepala ataupun dalam bahasa Arab dia mashu ba'di ra'si. Adapun yang dikatakan mashu ba'di ra'si itu dalam kitab-kitab yang gede, kitab-kitab yang besar. Apa yang dikatakan mashu ba'di ra'si itu nanti kita akan bahas lebih terperinci sikit sebelum kita pergi lebih jauh lagi. Dan kita masuk dulu dalam pembahasan kitab supaya kita lebih faham yang dimana yang dinamakan had-had kepala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dalam kitab saya ini muka surat 35. Kemudian sapulah kepalamu. Jadi dia kata itu kata mashu. Ini menyapu. Dia bukan membasuh kepala, dia menyapu kepala. Mashu ba'di ra'si, dan kemudian sapulah kepalamu dan ratakanlah seluruh bahagian kepala dengan sapuan, iaitu dengan membasahkan kedua tanganmu, lalu engkau temukan hujung jari-jari kedua tanganmu dan engkau letakkan keduanya pada bahagian kepala, pada bahagian hadapan kepala. Kemudian engkau lakukan kedua tanganmu itu, lalukan kedua tanganmu itu ke bahagian belakang daripada kepalamu. Setelah itu engkau kembalikan ke semula kedua tanganmu itu ke hadapan. Ini baru dikira satu kali sapuan. Maka engkau lakukan ataupun engkau buat seperti ini 3 kali. Baik, dekat sini Imam Ghazali cakap menyapu sebahagian kepala itu kita membasuh ataupun membasahkan tangan kita. Lepas tu kita temukan tangan kita, hujung-hujung jari tangan kita, kan, dan letakkan di hadapan. Ini hadapan kepala, kan, letakkan di hadapan dan tarik ataupun sapu ke belakang dan tarik balik mai ke depan. Itu dikira satu sapuan. Yang tu dikira satu sapuan. Yang tu kaedah Imam Ghazali. Itu disunatkan menyapu seluruh kepala, itu disunatkan. Kalau waktu saya dekat India dulu, saya pernah belajar dengan guru saya, dia bermazhab Hanafi. Jadi dia menggunakan hujung jari dua ni, telinga letak dekat sideburn ataupun dekat atas telinga pula jari ibu tu. Jari ibu ni letak di atas telinga ni, letak macam ni, tarik belakang, pergi depan balik. Jadi yang tu kita dapat pahala sunat dia. Sunat itu menyapu seluruh kepala balik. Dan yang keduanya
Misalnya itu bagi orang yang, kalau itu ada perbahasan kat situ, ada yang orang bagi orang yang rambut panjang. Bagi orang yang rambut panjang, disapu ke belakang, ditarik balik. Kalau bagi orang yang rambut pendek, macam saya ni, dikirakan rambut panjang, kan? Dikira rambut panjang. Bila tarik gitu, ayak yang ada di tangan kita ni kena di atas permukaannya. Bila kita tarik balik, baru dia akan masuk ke bahagian bawah. Dan bagi orang yang rambut panjang lagi, macam perempuan kan, rambut panjang lagi, tarik ke depan lagi. Dan bagi orang yang rambut pendek, ada kaul berpendapat cukup dengan satu sapuan ke belakang. Kalau orang botak, sama lah ke belakang. Perbahasan bagi orang botak yang ketiga dia, perbahasan bagi orang botak. Jadi di sini dia kata menyapu sebahagian kepala, bukan menyapu rambut ataupun bukan membasuh rambut. Itu kena faham kat situ. Ada yang orang dia sapu rambut dia dah keluar daripada had kepala ni. Had kepala kat mana? Had kepala kan kita hari tu kita belajar had muka daripada mana batin sya'ri, tempat tumbuh rambut kat sini sampai dekat sini, kan? Dia ni ambil kat sini. Jadi dekat sini, jadi masuk pelipis ni ataupun rambut dekat ni, tepi kening ni dikira masuk muka, segmen muka. Jadi belakang ni belakang sini semua dikira sebagai had kepala. Jadi kalau kata kita nak sapu, kita basuh tangan, sapu sini boleh, belakang ni boleh, sini pun boleh. Selagi mana dia itu dikira dalam had kepala sini. Jadi kalau macam contoh kita ambil semayang, biasanya orang mensapu dekat sini, kan? Kita banyakkan tempat sini. Sebab apa? Anggota uduk ni dekat padang mahsyar ni dia akan bercahaya. Jadi rugilah kalau kita basuh kat sini. Sebab tu Imam Ghazali disunatkan menyapu seluruh kepala. Dan memadai bagi yang beruduk ini untuk menyapu di kepalanya sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Kat sini sampai 3 helai rambut, contoh dah. Dan kalau rambut tu panjang kan, tak sah ataupun tidak sah disapu di rambut dia sini. Dia nak bahagian kepala, bukan rambut. Faham begitu? Saya ulang lagi. Menyapu sebahagian kepala, bukan membasuh ataupun menyapu rambut. Itu kena faham elok. Ada orang basuh kat sini, kan? Dan kalau watak rambut dia panjang, kita tu bukannya basuh rambut, kita basuh, kita bukan sapu rambut, kita sapu kepala. Biarlah rambut dia sampai ke meleret ke tanah pun, dia sapu dekat kepala. Dan juga disunatkan juga bagi orang yang pakai serban, contoh dah, pakai serban, kan, dia disunatkan menyapu. Dia angkat sikit sini, angkat. Jadi ada sini boleh kena ayak, kan? Dia boleh kena sapuan. Jadi sapu dengan serban sekali, sampai kopiah sekali pun boleh. Itu ada beberapa qaul, pendapat kata gitu. Baik. Jadi kita tarik ke depan, dari depan ke belakang, tarik mai depan balik. Dan itu adalah basuhan pertama. Buat dia 3 kali. Yang pertama tu adalah rukun, yang kedua tu melengkapi wajib. Takut yang pertama tadi tak sah. Kalau sah jadinya sunat. Baik. Dan itu adalah satu menyapu sebahagian kepala. Lepas tu kita nak baca apa waktu kita basuh kepala? Kan hari tu kita sapu muka, basuh muka ada bacaan dia, basuh tangan ada bacaan dia. Tu sapu kepala ni ada bacaan dia, ada. Maka engkau buat seperti ini 3 kali. Dan baca olehmu ketika menyapu kepala itu, sama-sama nak kita baca ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghashini birahmatika wa anzil alayya
min barakatika wa azillani tahta zilla arshika yawma la zilla illa zilluk. Allahumma harrim sya'ri wa bashari ala nar. Kita ulang kali lagi. Allahumma ghashini birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa azillani tahta zillu arshika yauma la zillu illa zilluk. Allahumma harrim sya'ri wa bashari minan nar, 'alan nar. Baik, maknanya apa? Ya Allah, liputilah aku dengan rahmat-Mu dan turunkanlah kepadaku rahmat-Mu dan naungilah aku di bawah naungan arasy-Mu di hari yang tidak ada naungan kecuali hanya dengan naungan-Mu. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku daripada sentuhan api neraka. Doa dia. Kemudian kita dah selesai. Dah apa mashu ba'di ra'si, menyapu sebahagian kepala. Kan kita pindah kepada rukun yang seterusnya. Yang ini bukan rukun, yang ini sunat. Jadi perkara ini perkara sunat. Macam saya pada pertemuan awal itu saya ingatkan, apa rukun wudu ini ada 6. 4 basah, 2 kering. Yang pertama adalah niat, itu kering. Jadi yang kedua adalah basuh muka. Yang ketiga basuh tangan. Yang keempat menyapu sebahagian kepala. Jadi yang ini Imam Ghazali kata, kemudian engkau sapu kedua telingamu. Telinga tak masuk kat sini. Telinga tak masuk kat sini. Berarti jadi tadi menyapu sebahagian kepala, menyapu membasuh kedua kaki, tertib. Itu rukun dia. Jadi membasuh telinga tidak membasuh atau menyapu telinga ni tak masuk dalam rukun. Adapun dia menyapu telinga ini adalah perkara yang sunat. Jadi kita biasa basuh telinga. Jadi kalau tak basuh telinga tu sah wuduk kita. Itu adalah benda yang sunat. Kalau kata contoh kita pergi tempat air, tak ada air sikit. Kalau basuh, contoh dia, kalau basuh telinga tak cukup untuk basuh kaki satu. Jadi tinggallah basuh telinga. Jadi basuh telinga tu adalah sunat. Kemudian engkau sapu kedua telingamu, luar dan dalam, dengan air yang baru. Pakai air baru lagi bukan air yang berpaki di tangan selepas menyapu kepala. Dan masukkanlah kedua telunjukmu. Jadi saya ingat kat sini, waktu di India dulu, saya pernah diajak, ini menggunakan mazhab Hanafi ya. Jadi kita nak waktu basuh kepala tu, menyapu kepala, 2 jari ni kita angkat, letak macam ni, sapu macam ni, tarik sampai belakang, depan balik. Jadi yang ni tak kena, kepala. Jadi sapu telinga. Jadi boleh buat macam tu. Dengan syarat yang 2 ni tak kena dekat kepala ataupun tak kena dekat rambut. Tu syarat dia. Boleh buat macam tu. Kalau tak yakin, sapu kepala dulu. Habis pada tu baru sapu muka lah, sapu telinga.
Cara dia macam mana? Kan kita nak basuh, nak sapu telinga kan? Kena tahu cara dia. Telinga ni basuh luar dan dalam. Jangan dikatakan luar ni, sini luar. Sini dalam. Dan ada setengah pendapat kata sini dalam, sini luar. Sini luar, sini dalam. Ada pendapat kata sini dalam, sini luar. Sini luar, sini dalam. Lebih kurang ni lah. Dalam, luar, luar, dalam. Dalam, luar, dalam, luar. Ada macam tu kata. Ada dua pendapat. Jadi yang di dalam sini kan, basuh bukan dalam lubang. Di dalam sini, di dalam sini, apa belakang sini. Itu yang ni. Jadi yang nak sapu tu, masuk yang cara dia macam mana? Masukkan kedua jari telunjukmu ke dalam dua lubang telinga. Depan lubang tu lah. Bukan masuk sampai lubang dalam tu. Maka engkau sapukanlah bahagian luar dengan ibu jari. Jadi tarik naik atas. Tarik naik atas. Tarik naik atas. Dari sini naik dulu. Ini yang saya belajar dengan guru saya, Habib Abdullah bin Hamid Al-Hamid, waktu di Mukallaf itu. Dan juga waktu di Pondok Penanti juga ada membahaskan ini. Jadi cara dia macam tu. Ketika kita basuh ataupun sapu tadi, kita baca apa? Allahumma ja'alni. Sama-sama kita baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni minal ladzina yasma'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah ma'al abrar. Saya kita ulang. Allahumma ja'alni minal ladzina yasma'una khaira fayattabi'una ahsana. Wa Allahumma asmi'ni munadiyal jannah ma'al abrar. Ya Allah, jadikanlah aku daripada hamba-Mu yang mendengar sesuatu perkataan, lalu mereka mengikuti yang baik-baik daripadanya. Ya Allah, pendengarkanlah akan suara panggilan syurga di dalam syurga bersama dengan orang yang baik. Itu doa dia. Doa ketika basuh telinga ataupun menyapu telinga. Dan ada juga doa-doa lain. Di antaranya yang kita senang nak pakai kan, ya Allah, dengarkanlah aku perkara-perkara yang baik, dan lindungilah telinga aku ni daripada dengar benda-benda yang tak baik. Apa benda tak baik? Mengumpat, cerita pasal orang, cerita benda yang sia-sia, cerita pasal syurga. Itu adalah benda yang kurang baik untuk didengari oleh telinga. Ya. Kemudian sapulah tengkukmu. Jadi yang ini juga benda yang sunat yang digariskan ataupun yang dibagi oleh Imam Ghazali, iaitu menyapu bahagian tengkuk. Ini kalau dulu ni saya selalu tengok orang buat, tapi lah ni orang dah jarang buat dah. Sebab apa? Orang ni dah malas dah nak buat benda-benda sunat. Malas dah nak buat benda-benda sunat. Sebab apa? Kedekut dengan diri sendiri. Kita buat benda sunat ni bukannya buat untuk orang lain, kita buat untuk kita. Kalau kita buat ni untuk kita pun kita kedekut, tak tahulah nak buat untuk orang lain. Kan zaman lah ni kan nak jumpa orang, tolong orang pun susah. Ada tu ada, tapi nak jumpa tu susah. Sebab apa? Semuanya pentingkan diri sendiri. Jadi sapu tengkuk tu, baca apa? Sama-sama lah kita baca.
Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzu bika minas salaki wal aghlal. Ulang sekali lagi. Allahumma fakka. Salah. Allahumma fakka raqabati minan nar wa a'udzu bika. Allahumma fukka, minta maaf. Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzu bika minas salasili wal aghlal. Ya Allah, merdekakanlah ataupun bebaskanlah tengkukku ini daripada api neraka, dan aku berlindung denganmu daripada segala rantai yang belenggu. Ini api neraka, dalam api neraka nanti. Baik, itu doa dah ketika kita basuh ataupun menyapu tengkuk kita. Kemudian basuhlah kakimu. Ini baru rukun, balik pada rukun. Kemudian basuhlah kakimu yang kanan dan diiringi dengan kaki kiri dengan menyempurnakan basuhan sampai kepada kedua buku lali, dan diselati celah-celah jari kakimu dengan kelingking tanganmu. Kemudian mulakan yang demikian itu dengan menyelati kelingking kakimu yang kanan, sehingga engkau sudahi dengan kelingking kakimu yang kiri. Kemudian masukkan kelingking tanganmu yang kiri itu di sebelah bawah dan baca olehmu. Jadi basuh kaki. Kata Imam Ghazali, kita basuh kaki mulakan dengan kaki kanan dan lepas tu diikuti dengan kaki kiri. Dan waktu kita nak cuci kaki tu, kita menyelati kaki kita, jari di antara jari. Kalau di janggut hari tu, kita menyelatinya daripada bawah ke atas. Dan cara untuk menyelati kaki ini macam mana? Jadi jari ini, kaki ini kan, kita masukkan jari kelingking daripada bawah naik ke atas. Mulanya daripada mana? Ada pendapat mulakan dengan ujung antara jari kelingking dengan jari manis kanan. Ada pendapat mengatakan daripada ibu jari. Boleh dua-dua. Habis kiri. Waktu kita basuh kaki, yang kanan kita baca apa? Sama-sama lah. Allahumma tsabbit qadamai ala siratil mustaqim ma'a aqdami ibadika as-salihin. Sekali lagi kita ulang. Allahumma tsabbit qadamai ala siratil mustaqim ma'a aqdami ibadika as-salihin. Itu kita basuh kaki kanan. Ya Allah, tetapkanlah kedua kakiku di atas titian siratul mustaqim bersama dengan kaki-kaki hamba-Mu yang soleh. Ataupun kita juga boleh baca, ya Allah, jadikanlah kakiku ini, ya Allah, berjalan ke tempat-tempat yang
diridaimu pun boleh. Ya Allah. Lepas tu dan baca olehmu ketika membasuh kakimu yang kiri. Dari kanan, yang kiri pula. Allahumma inni a'udzubika. Sama-sama Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadamai ala siratin finnar yauma tazillu aqdamu munafiqina wal musyrikin. Sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadamai ala siratin finnar yauma tazillu aqdamu al munafiqina wal musyrikin. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada tergelincirnya kakiku ke jurang api neraka ketika aku melalui di atas titian siratul mustaqim, di mana pada hari itu akan tergelincir kaki-kaki orang munafik dan musyrik. Orang munafik ni siapa? Orang munafik adalah orang yang mengekalkan dosa-dosa kecil, dan juga orang yang suka menipu, orang yang tak tepati janji, orang yang khianat. Itu adalah orang-orang munafik. Orang munafik ni tempat dia di bawah. Di dalam bahasa kitab amal ni dikatakan di pantat syurga, yakni di dasar bawah, di dasar syurga dah, di pantat neraka. Dia duduk di dasar paling bawah di neraka, wa'azubillah. Dan musyrikin ni orang yang menyekutukan Allah. Dan musyrikin ni ada perbahasan yang panjang lagi. Dan juga kita boleh baca juga waktu kita basuh kaki kiri tu, ya Allah, peliharalah kakiku ini ya Allah daripada api tempat yang jahat, tempat yang maksiat. Tadi kan kita baca lah, ya Allah, kaki kanan ni ya Allah jadikan kaki ini tempat yang berjalan ke tempat yang baik, tempat yang kau redai. Dan waktu basuh kaki kiri, ya Allah, aku berlindung daripada-Mu ya Allah, daripada kaki ini berjalan ke tempat yang jahat, tempat yang maksiat, tempat yang kau murkai. Boleh juga ya Allah jadikan kakiku ini saksi bagi aku menjalan ke tempat yang kau redai, tempat yang kau cintai. Dan aku berlindung daripada-Mu ya Allah, daripada kakiku ini menjadi saksi aku menjalan kepada tempat yang maksiat, tempat yang kau murkai. Boleh baca doa aja. Doa ni banyakkan berdoa. So kita ni banyak sangat dosa, tak tahu waktu mana yang Allah terima doa kita. Jadi selesai dah basuh kaki. Dan basuhlah kakimu sehingga pertengahan betismu. Basuh sampai betis. Hak yang wajibnya sampai buku lali. Kan? Dia peringatan juga kat sini, yang belakang dekat tumit tu ramai yang terlepas pandang cuci air tu. Ni kan kaki belakang sini ni. Selalu sangat orang tertinggal dengan siku kat sini. Banyak orang tinggal. Kalau tengok orang yang tak ni kan, beritahu dia ni tak kena ni. Daripada solat dia tak sah kan, kita beritahu dia lagi bagus. Sehingga pertengahan betis. Dan hendaklah engkau memastikan bahawa semua anggota uduk itu engkau basuh dan engkau sapu 3 kali. Maksud ini dia ambil langkah berjaga-jaga. Dia peringat kita sebelum kita rasa dah selesai ambil uduk tu, yakin betul-betul kita dah basuh muka semua ni semua 3 kali. Tu uduk para anbiya. Apabila engkau telah selesai daripada beruduk, jadi kita dah selesai dah uduk ni, baca doa dia. Maka angkatlah penglihatanmu ke langit dan bacakan doa. Baca olehmu, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta alimtu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin waj'alni saburan syakuran waj'alni uzkuruka zikran katsiran wasabbihuka bukratan wa asila. Cepat sangat dah. Kita ulang lagi ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka alimtu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin waj'alni saburan syakuran waj'alni azkuruka zikran katsiran wasabbihuka wa usabbihuka bukratan wa asila. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang satu, tidak ada syirik baginya, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW itu hamba Allah dan Rasulnya. Maha suci Engkau wahai Tuhan, dan disertai dengan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan kecuali Engkau. Aku telah berbuat kesalahan dan aku bertaubat kepadamu, maka ampunilah daku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang menerima taubat hambamu, dan Engkau sangat kasih sayang kepada mereka. Ya Allah, jadikanlah aku di dalam golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku di dalam golongan orang-orang yang soleh, dan jadikanlah aku orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur, dan jadikanlah aku orang yang selalu menyebut namamu dengan sebanyak-banyaknya dan bertasbih kepadamu di waktu pagi dan petang. Itu doa yang bagi oleh Imam Ghazali. Yang biasa kita baca, Allahumma rabbaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Itu asyhadu anna Muhammadar rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma tawwabin. Bukan kat situ kan. Ini kita tambahan kat situ. Tambahan sikit kat situ je. Dan Allahumma anta Allah alimtu su'al wa zulm wa zalamtu nafsi. Tambah kat situ. Kalau kita nak skip, nak baca tu Allah menjadi tawabin, menjadi min ibadikas sholihin pun dah cukup. Kalau itu, kalau kita dapat baca semua, lagi bagus. Maka siapa yang baca doa ini selepas ia berwuduk, pasti akan keluar kelebihan dia, pasti akan keluar segala dosanya daripada segala anggota wuduk tadi, dan dicop
ke atas uduknya dengan cop, yakni maksudnya diterima di sisi Allah, lalu diangkat dan diletakkan di bawah aras. Tu nak cerita besar tak besarnya kelebihan berwuduk. Dah Allah terima, gugurkan dosa, dan amalan tu Allah angkat naik dekat aras. Maka sentiasalah berwuduk tadi, bertasbih kepada Allah, dan ditulis baginya pahala wuduk itu sampai ke hari kiamat. Masya-Allah. Dan ada juga dalam kitab-kitab yang lain ceritakan setiap titik daripada air wuduk tu Allah ciptakan, jadikan dia tu sebagai malaikat, dan malaikat tu akan mendoakan. Ada setengah pendapat mengatakan mendoakan, mengatakan berselawat. Ada pendapat mengatakan bertasbih kepada orang yang mengambil wuduk tu sampailah hari kiamat. So bayangkan kita ambil semayang, berapa banyak titik ayat ini turun, berapa ribu malaikat yang menjadi. Tapi jangan sampai memboroi kan. Buka ayat nak ambil semayang tu macam nak padam rumah terbakar tu. Jenuh kalau kata ambil air semayang kat masjid, jenuh. Jadi orang masjid nak bayar bil bulan-bulan. Kalau kata seorang dua tak apa lagi. Kalau satu kampung tu jenuh. Bukan. Kat sini nak cerita ambil air semayang tu, setiap titik tu jadi malaikat. Meskipun macam tu, kita diwajibkan untuk berjimat. Jadi haram untuk kita untuk membazir. Sepatutnya boleh ambil untuk 3 orang, dia ambil seorang kan. Itu dipanggil membazir, menggunakan sesuatu melebihi daripada had yang sepatutnya, itu adalah membazir. Ini jangan bosan ataupun jangan jemu, jangan kita ni ada dalam keadaan yang tidak berwuduk. Usahakan kita ni ada dalam keadaan berwuduk. Nak keluar, walaupun kita nak keluar pergi market pun ambil sembahyang, tak ada masalah. Batai lagi, pegang bini pun tak apalah kan. Dari sana pegang bini, balik nanti ambil sembahyang, tak ada masalah. Setiap ambil sembahyang gugur dosa, Allah serikan muka, tubuh kita pun akan bersih. Dan hendaklah engkau meninggalkan 7 perkara di bawah ketika berwuduk. Ini larangan ketika berwuduk ataupun benda-benda yang makruh. Yang pertama adalah mengibas tangan dengan memercikkan air selepas wuduk. Ada orang buat macam ni, ayam kat tangan tu kan. Ada juga yang ambil ayam kat muka, lempak orang, percik itu makruh. Yang kedua, melemparkan air ke muka dan kepala. Jadi kita ambil nak basuh muka kan, kita lempar muka ayak macam tu. Jadi ambil ayak penuh tangan kat kepala, sebab macam tu. Kalau yang di kepala, ada pendapat mengatakan percikkan ayak tu tak sah. Ada pendapat yang mengatakan sah. Jadi kita ambil yang selamat kan, kita sapu. Itu bahasan panjang dekat kitab Minhaj tu. Yang ketiga, bercakap-cakap. Makruh juga bercakap-cakap. Ambil sembahyang, tadi hang tahu apa pergi. Jangan. Yang keempat, membasuh anggota uduk lebih daripada 3 kali. Ini termasuk daripada membazir. Kata tadi kan, Ustaz kata jadi malaikat, doa minta ampun kat kita sampai kiamat, basuh sampai 10 kali. Tu dah. Basuh 3 kali ya. Yang wajib sekali, yang sunat 3 kali, yang lebih adalah membazir. Yang kelima, menggunakan air tanpa ada hajat, tetapi hanya semata-mata was-was dan syaitan yang mengganggu orang yang sedang berwuduk. Ini namanya walhad. Jadi was-was ni penyakit yang kita selalu kita minta Allah jauhkan daripada kita. Was-was ni teruk. Kadang-kadang ada kawan saya tu, dia ambil semayang tu sampai lama sungguh. Dia ambil tu sebelum orang azan, sampai orang dah tinggal rokat terakhir tu baru selesai ambil semayang zuhur. Was-was. Jadi banyak-banyakkan baca qul a'udzu binnas,
Lepas tu baca Allah SWT, ayat kursi, pihak minta doa pihak Allah, hilangkan was-was tu. Yang keenam, berwuduk dengan air musyammas. Yang ni air yang terkena pancaran matahari di negeri yang panas. Jadi kita ambil air semayang. Air musyammas ni air yang terkena pancaran matahari di dalam bekas besi tu kan, air tengah panas tu. Dan juga ada pendapat kata air panas yang duduk dalam apa-apa bekas tapi dia tengah panas. Contoh dia kolam yang tengah musim kemarau ni, air tinggal sikit, air tengah kena pancaran matahari, air menjadi panas. Ada pendapat juga kata macam tu, tapi saya tak ingat pendapat tu daripada pendapat siapa. Tapi yang muktamad adalah dalam bekas yang besi, kena pancaran matahari, air pun panas. Baik. Dan juga ada juga perbahasan kat situ air apa orang panggil air hujan tu, air hujan yang ada panas tu, yang bagi panas tu. Saya lupa nama dia. Kalau kat sini namanya sakhonah. Pemanah air tu. Kalau bahasa Arab dia sakhonah. Pemasok air. Jadi kalau musim sejuk tu memang perlukan lah. Dan adakah dikira sebagai ayat musyammas ataupun tak? Itu banyak pendapat kata tak, walaupun ada perbahasan panjang kat situ. Dan juga paip yang duduk kat tengah panas. Kan kalau kata paip besar paip besi. Dan juga paip dulu, kalau ni kan ada pakai PVC tu. Kalau dulu kan pakai besi. Itu dikira ayat musyammas ke tak? Itu perbahasan yang panjang. Saya tak mau bahas kat situ. Yang ketujuh, berwuduk dengan menggunakan bekas daripada tembaga. Menggunakan tembaga. Ambil bekas macam jadikan baldi ataupun timba tu daripada tembaga. Ini perkara-perkara yang harus ditinggalkan. Dan disebutkan dalam hadis, innaman zakarallahu 'inda wudu'ihi taharallahu jasaduhu kullahu wa man lam yadhkurillahu lam yathur minhu illa ma asabahul ma. Ya Allah, ruginya ya Allah. Kata Nabi apa? Sesungguhnya siapa yang menyebut nama Allah ketika berwuduk, maka Allah menyucikan jasadnya semuanya. Tetapi siapa yang tidak menyebut nama Allah di dalam wuduk, maka tidak suci daripada jasadnya kecuali hanya anggota yang terkena air sahaja. Jadi kita akan nak ingat dengan wuduk tu, paling kita sebut nama Allah. Ya Allah, dia katakan itu walaupun dalam hati kan, walaupun dalam hati. Sebab apa? Kita dekat biasa dekat kita ni hamam bilik ayak ni dah sambung dengan jamban, jadi dia tandas. Waktu kita bahas itu awal pada adab masuk tandas, jadi kita nak sebut nama Allah tak boleh. Jadi makna kata kita sebut dalam hati. Ini alhamdulillah selesai perbahasan dekat adab mengambil air semayang. Jadi sama-samalah kita amalkan ilmu-ilmu ni. Saya cuba untuk Muhammad menggunakan bahasa-bahasa yang mudah supaya kita dapat faham, supaya kita dapat senang untuk kita amalkan. Yang keduanya, saya berseru sekali lagi kan, minta ayah-ayah, ibu-ibu ataupun abang-abang, kakak-kakak yang ada adik, yang ada anak, yang ada kawan-kawan yang mana selalu ikut, saya ucapkan terima kasih. Dan saya minta untuk ajak lagi ramai-ramai yang ikut video ni ataupun pengajian ni, biar ramai lagi tahu, biar ramai lagi faham tentang ilmu. Sebenarnya beramal ini tak susah pun. Yang menyusahkan kita sendiri kan. Yang Allah ni dah atok kita elok dah dalam kehidupan kita. Semuanya mengikut keperluan kita.
Tapi kita ni tak mau nak ikut sebab apa? Sebab kita lebih ikut hawa nafsu kita. Jadi ajaklah ramai-ramai, share lah video ni, sebarkan, bagi tahu orang kan kita ada pengajian. Kalau tak mau mengaji dengan saya pun tak apa, ajak mereka ikut kuliah ustaz-ustaz ataupun guru kita yang betul-betul mengajak dia betul-betul, bukan kata banyak cerita ataupun banyak ceramah, banyak cakap daripada ilmu. Orang lah ni banyak cakap cerita tentang cerita ni, ilmu tak ada pun. Mai kuliah kat masjid sejam 2 jam, cerita apa pun tak tahu. Ilmu masuk 1-2 minit je. Yang ni semua cerita apa pun tak tahu, ni melalut di mana tak tahu. Jadi yang carilah orang ataupun guru yang cerita dia ataupun perbahasan dia tak keluar daripada kitab. Kalau keluar sikit-sikit tak apalah, lebih hilang mengantuk. Perbahasan dia cerita pasal solat, masuk cerita pasal bebel, cerita pasal mutu, tu tak sampai matlamat dia. Seronok dengar, tapi ilmu tu kita sampai secara 100%. Jadi saya bukan nak condemn ustaz-ustaz tu tak. Depa ada cara depa. Tapi kita cari guru ni kan, yang untuk kita belajar, kita cari yang terbaik gitu. Depa pun baik, kita cari yang terbaik. Jadi saya rasa cukup sekali itu. Minta maaf kali ini panjang sikit. Saya nak habiskan bab berwudu. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk bab mandi. Jadi yang saya minta maaf kalau ada salah cakap ataupun menggunakan bahasa yang tak begitu bagus. Saya minta maaf. Kalau ada soalan boleh tanya ataupun tulis di ruang komen kat bawah. InsyaAllah saya akan jawab di situ, ataupun kalau sempat saya buat video ataupun saya akan jawab di pertemuan akan datang, insya-Allah. Jadi kita tutup majlis kita dengan bacakan ataupun menghadiahkan Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anallahu ya'ali rajalatin fil jannah wa yanfa'una anallahu wasilatul fadilah wa ma'suma qama mahmudin alladhi wa'anda innaka la tuhliful mi'ad. Dan juga kepada Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, kepada guru-guru kita, kepada Fakih Muqaddam, seluruh ahli tarim, dan juga kepada ahli keluarga kita, yang ibu kita yang telah meninggal dunia, yang masih hidup. Semoga diampunkan semua dosa, diangkat darjatnya, diberi bi asrarihi wa anwarihi fi ulumi fid din wal dunya wal akhirah. Dan juga kepada kita, keluarga-keluarga kita yang mana sakit diberi kesembuhan, yang mana susah diberi jalan keluar, yang mana belum kahwin diberi kahwin, yang mana nak dapat menantu diberi cepatkan dapat menantu, yang belum dapat anak bagi dapat anak, yang belum dapat kerja bagi dapat kerja. Semoga Allah angkat bala COVID-19 ni ataupun corona ni secepatnya, dan kita dapat hidup dengan sempurna. Ramadan yang dekat ni kita, Allah panjangkan umur kita untuk bertemu dengan Ramadan, berkatkan kita dalam Rajab dan Sya'ban, dan juga Allah terima segala amalan kita, Allah terima segala usaha kita yang sikit ni untuk dekat kepada Allah. Allah pandang kita ni dan beri hidayat ke seluruh alam bibarakatihim. Al-Fatihah. Allah minna badan mukti wa badan sudah Allah maksudna wa fil akhirati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.